di Quran, masing dia di Quran. Kita masuk surah Yasin ayat yang ketiga, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita dapat sama meneruskan tadabbur kita surah Yasin. Sebelum ni kita ada kuliah subuh. Subuh kita dah masuk ayat yang kedua. Yang kita nak masuk terus kepada ayat yang ke 3. Tak nampak? Silakan. Tak nampak? Kita baca ayat sampai ayat 4. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baik, jadi surah Yasin iaitu surah yang kita dah semuanya kuasai dah, kita kata. Mungkin tak payah tengok pun dah hafal dah. Jadi yang ini kita nak mungkin dari sudut fahmu al-makna pula, kita nak usaha kuasai makna lah. Jadi kita dah bincang Yasin. Yasin tu apa? Kita baca Yasin, makna Yasin. Ya. Ingat. Allah yang tahu tu jawapan dia. Apa jawapan dalam Quran? Ini termasuk mutasyabihat. Jawapan dia, jadi bila kita tadabbur ni dulu kat sekolah kita pernah buat juga. Tapi kita guna buku teks, belajar sejarah, benda-benda yang ada fakta, kita nama dia kita buat apa? Nak pasti fakta tu betul, nama dia cross check. Betul tak? Banyak benda-benda penting ni kita kena buat cross check. Begitulah masuk tadabbur ni. Bagaimana Ibnu Katsir katakan tafsir yang paling tinggi adalah Al-Quranu bil Quran. Quran jawab dengan ayat Quran yang lain. Cross check. Ada 5 metod lah. Jadi ini yang kita banyak gunakan, iaitu lihat pada ayat lain untuk jawapan supaya kukuhnya
kefahaman kita dengan satu-satu ayat daripada Quran Karim yang mulia ni. Jadi perkataan Yasin, kita sewajarnya kita ikut apa yang Allah disiplinkanlah dalam Quran. Ini termasuk ayat yang mutasyabihat. Kalau kita rujuk surah 3, ayat yang ke-7. Surah Ali Imran tu, ayat dia panjang. Ada kalimah di situ disebut wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Ni kaedah yang ada dalam Quran. Bila jumpa dengan ayat mutasyabihat. Ni salah satu ayat mutasyabihat ialah Yasin, Alif Lam Mim, Qaf, Kaf, Ha Ya Ain Shad, kan? Itu semua tu huruf depan-depan tu termasuk bahagian ni. Itu antara pendapat ulama yang menyatakan ni termasuk huruf muqatta'ah, termasuk ayat mutasyabihat. Maka dalam ayat yang surah 3 ayat 7 yang panjang ni, Allah menyatakan dua jenis ayat dalam Quran ada. Satu muhkamat, kunna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Yang lain tu mutasyabihat. Jumpa ayat tu. Jadi untuk kita elakkan, ada golongan yang fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih, dalam ayat tu. Ada orang yang hati dia ada masalah dalam nak ambil ayat-ayat Allah ni, dia ada mudah dipengaruhi oleh syaitan ni. Jadi dia akan cari jalan yang membahayalah, yang merisikokan diri dia sendiri untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari dia punya takwil dia. Dia kata apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tak ada yang tahu tentang maksud kesudahan yang paling tepat melainkan hanya Allah. Jadi tak boleh. Ini adalah jalan untuk kita memuliakan ayat-ayat Allah. Bukan semua benda kita boleh hurai, melainkan ada yang Allah bagi bahagian kita. Ada yang kita memang kena hurai, yang kena kita fikirkan, ini yang kita nak buat. Ayat muhkamat antaranya larangan dan perintah Allah yang terang-terang tu, itu yang kamu kena sibukkan dan sebarkan. Sedangkan yang perkara-perkara ni, jangan pula ini yang disibukkan. Itu disiplin kita. Contoh Yasin ni. Maka ini antara bila jumpa Yasin tu, dan mana-mana huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni ada banyak dalam Quran, ada 29 tempat. Okey, kemudian setelah Allah sebut Yasin, kemudian Allah bersumpah dengan apa? Wal Qur'anil Hakim. Itu sumpah Allah. Itu nama dia qasam. Jadi bila sumpah ni untuk penegasan, kerana ada unsur-unsur, dua unsur lah. Dua unsur. Sumpah ni sebab apa? Ada dua unsur ni. Jadi banyak ayat dalam Quran Allah bersumpah. Contohnya Imam baca tadi surah apa? Al-Asr. Kan? Wal asri maknanya apa? Demi masa. Kenapa demi masa? Jadi sebab ada dua unsur. Satu unsur keraguan. Satu lagi unsur keingkaran. Jadi bila adanya dua unsur ni, ragu dan ingkar dengan benda tu, maka Allah bersumpah dengan benda tu. Manusia ni ragu dengan masa umur dia tu. Sebab tu tengok dia buang masa je. Bila ajak belajar Quran pun dia rasa tak payah. Tapi benda lain kan, tengok dia banyak buang masa. Mata dia banyak tengok benda lain, WhatsApp semua dia tengok. Nak suruh tengok sekejap je Quran, berapa jam je, minit je. Ush. Dia ragu-ragu, dia ingat umur dia tu milik dia. Sedangkan Allah boleh cabut umur dia bila-bila masa je. Jadi Allah buat apa? Bila sebut tentang masa, wal asri. Kamu ni sangat ragu dan ingkar dengan bahayanya umur kamu ni. Tapi manusia relax je, boleh bergembira, rasa tak ada apa-apa je. Dia tak tahu lagi pesanan Tuhan dalam ni, dah lama dah hidup dia. Hidup dia terus berlalu. Tapi bila dia panggil untuk mari kita ambil tahu sikit pesanan Tuhan dalam ni, sekejap je.
Waktu marik sekejap je. Tapi apa berlaku? Memang bukti dia ragu dengan umur dia. Kalau betul-betul dia yakin, dah ramai tak? Ramai tak? Mesti ramai. Betul tak? Jadi menunjukkan manusia begitu. Sebab itulah dalam Quran yang Allah kata sumpah tu, kita boleh baca sumpah Allah ni sampai bila? Sampai bila manusia sentiasa ragu dan ingkar tentang masa? Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab tu sumpah Allah kekal sampai kiamat. Selagi ada Quran ni, semua orang boleh baca tentang sumpah tu. Menunjukkan memang sampai kiamat ramainya manusia ragu dan yakin dengan apa yang Allah kata penting dalam hidup dia. Itu satu. Jadi sekarang ni Allah sumpah demi apa pula? Dalam surah Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran. Demi Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Memang ramainya manusia ragu dan ingkar dengan Quran. Walaupun dia kata dia yakin dengan Quran. Tapi perbuatannya apa? Menunjukkan dia apa? Tak yakin. Itu keraguan dia. Sebab itu disebutkan tentang tu wal Quranil Hakim tu, kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat. Allah gambarkan dalam surah tentang Quran ni 25 ayat 30. Kita sekarang masuk ayat 2 dulu sebelum pergi kat sini ya. Cuba buka dulu. Ni tadi ayat 1 kan? Yasin. Ni dia punya jawapan dia. Ni ayat 2 tentang Allah bersumpah demi Quran. Cuba tengok surah 25 ayat 30. Kita baca daripada ayat 27. 27, 8, 9, 30. Jadi mesti daripada situ. Boleh? Ada Quran. Boleh tengok. Kalau ada handphone pun boleh tengok. Surah Al-Furqan. Surah 25. Haji, muka surat. Jangan bimbang, kita sama-sama pastikan semua dapat buka. Muka surat 362 ayat 27. Ayat 27. 362. Ayat 27 hingga ayat 30 Jumpa Apa faedah kita baca sama-sama, rehat, tengok keberkatan Quran tu kan? Mata kita dan hujah kita, tanda kita benar-benar menghargai firman-firman Tuhan kita sendiri yang sampai pada kita, yang Nabi usahakan dalam dakwah baginda selama 23 tahun tu. Jadi dalam ayat 25 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 27, ayat 27 Apa ayat ni mula? Wa yauma ya'addu zalim. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Sekejap saya ayat 27 Yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Okey, jadi pada hari ini, bila hari ini? Yauma hari kiamat maksud dia. Yauma, hari yang tak dapat dipastikan bila berlaku tapi pasti berlaku. Sebab itu dia nakirah, iaitu ya'adu zalim, keadaan satu golongan yang disebut zalim. Jadi golongan zalim, dia zalim kepada siapa? Dia zalim kepada masa. Dia zalim kepada umur dia. Lagi dia zalim kepada apa? Dia zalim kepada panduan hidup dia. Apa panduan hidup dia? Quran. Semua yang Allah sumpah-sumpah tu, ramai manusia menzalimi dirinya dengan meninggalkan apa yang Allah kata penting. Semua yang Allah sumpah semua penting dalam Quran. Masa, Al-Quran, matahari, bulan, semua sepatutnya jadi manfaat untuk dia, kehidupan dia selamat di akhirat nanti. Tapi dia zalim. Dia letakkan kepentingan semua benda tu bukan pada tempat sepatutnya. Itu maksud zalim. Zalim ni apa? Wad'u syai' bi ghairi
maudihi. Dia letak satu tempat benda bukan pada tempatnya. Kereta contohnya untuk apa? Mudah untuk berjalan. Dia jadi bukan peti ais, dia letak barang dalam tu kan. Jadi peti ais. Sadai kat situ. Jadi itu nama dia zalim, yang ringan lah. Jadi sekarang ni apa sepatutnya berlaku? Al-Quran ni jadi apa? Jadi panduan hidup dia, pegangan utama dalam hidup dia, jadi darah daging dia, jadi peradaban dia. Tapi hari ni apa berlaku? Tak jadi. Sepatutnya masanya dihabiskan untuk apa dia? Allah kata, illal ladzina amanu, untuk belajar tentang iman. Wa amilus solihat, macam mana nak buat amal soleh guna dengan masa dia. Wa tawasau bil haq, berpesan kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, tapi dia buat apa? Dia buat apa dengan masa dia? Tak pedulikan tu langsung. Nak belajar tentang iman kat mana dalam Quran? Tak perlu nak fahami ayat-ayat Allah ni. WhatsApp boleh faham. Ini orang apa? Zalim, umum. Itu masuk zalim di situ. Jadi pada hari orang-orang yang zalim, dia zalimi diri sini. Apa dia? Ya'adu zalim. Dia pun menyesal sampai gigit dia punya jari. Lalu dia kata, yaqulu ya wailata. Ya laitani. Wailata lain ni. Laitani apa? Laitani ni tamanni, harapan yang mustahil. Ni nama dia tamanni, harapan yang mustahil lah. Dia cuma boleh cakap je tapi dia tahu benda ni mustahil berlaku. Itu disebut laita tu dalam Quran. Ni penting tahu benda-benda ni sebab apa? Bila kita baca Quran dia akan masuk kat jiwa kita, akan beza. Sebab tu beza alim membaca Quran dengan tidak beza. Sebab tu penting kita nak sama-sama dapat manfaat tu. Jadi harapan yang apa tadi kata? Ya laitani ni yang mustahil. Dia punya cuma boleh cakap je. Jadi dia kata alangkah baiknya kalau aku ni dulu mengambil jalan sama dengan Rasul masa kat dunia dulu. Okey, jalan Rasul. Kemudian ayat yang ke-28 sambung Faham tadi ayat tadi Sambung. Ya wailatani ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Okey, tengok Tadi dia ada ya laitani je kan? Sekarang ni dia ada dua dah. Ya wailata. Apa maksud dia? Okey, wailata ni nama dia celaan. Dia mencela diri dia pula. Tadi dia kata harapan, dia angan-angan harangan yang mustahil dan dia menyesal. Dia rasa diri bodohnya aku ni, dia kata. Lalu sekarang dia buat apa? Dia cela diri. Wail tu dia kata wailul likul, celaka. Alangkah celakanya aku ni, bodohnya aku ni. Alangkah baiknya, kemudian baru laitani. Ni double, kedua dah pula Alangkah baiknya lah kalau aku ni dulu apa? Lam attakhiz fulanan khalila. Tak jadikan si fulan ni teman aku dulu. Fulan yang macam mana? Dalam ayat yang ke-29 sambung Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Laqad adallani. Sudah semestinya, sememangnya, dia kata terjemah dia macam tu. Itu saya mencari makna yang senang faham. Sememangnya, apa dia? Adallani apa? Orang fulan yang dia jadi teman rapat aku dulu telah pun menyesatkan aku daripada peringatan ini az-zikri. Apa makna az-zikri? Jadi sekarang ni ada dua ayat dalam ni point dia. Pertama, dia menyesal. Dia ada dua perkara penting yang sepatutnya dia ambil, iaitu as-sabil ma'ar rasul, jalan bersama dengan Rasul.
jalan bersama Rasul satu. Yang ni dia menyesal. Dia tak ambil. Yang kedua, fulan ni, dia ambil fulan ni, Khalil ni, yang telah adallani anil dzikr. Jadi kita kena faham sini. Disebut dulu ayat ni, dia ada kaitan. Apa jalan Rasul? Satu, jalan Rasul apa? Jalan Rasul dengan peringatan ni. Bagaimana nak ikut jalan Rasul? Peringatan inilah manusia tahu bagaimana ikut jalan Rasul. Jadi fulan ni, sebab tu fulan ni umum. Fulan ni boleh jadi macam-macam. Fulan ni kita panggil sahib lah. Sahabat. Kadang-kadang, habis kalau orang tu tak ada kawan, siapa fulan dia? Dia tak ada kawan siapa-siapa pun. Kan? Dia tak ada kawan fulan, dia hidup dia seorang-seorang je. Tapi sama juga, dia pun tak dapat jalan ni. Siapa fulan dia? Ni lah kadang-kadang ni fulan dia. Dia pun ni. Faham dia menyesatkan dia juga. Sama, itulah dia. Walaupun dia seorang, saya tak ada cari kawan yang ni. Maksud dia apa? Apa saja yang mengheret dia sehingga jauh daripada Al-Quran, itulah fulan yang menyesatkan tadi. Itulah. Umum, fulan ni umum. Si fulan. Allah tak sebut, sebab apa? Tak perlu sebut sebab dia terlalu umum. Semua benda boleh jadi. Kamu, isteri kamu pun boleh jadi juga tu fulan. Suami dia pun boleh jadi. Bila isteri nak pergi belajar, suami dia larang contohnya. Suami dia, macam itulah masing-masing. Kawan dia, semuanya itu fulan. Dan dia menyesal apa dia? Dia kata, laqad adallani an dzikri. Sesungguhnya dia telah menyesalkan aku daripada peringatan ini. Ba'da izja'ani. Ketika mana peringatan ni dah datang kat aku. Maknanya dia dapat tak dengar peringatan sebenarnya? Dia ada peluang untuk berubah, tapi dia sendiri apa? Tak berubah. Jadi wa kana syaitanu lil insanu khazula. Dan lil insani khazula. Dan sememangnya inilah kerja syaitan. Syaitan nak kita jauh daripada duanya. Apa dia? Daripada Rasul, daripada Al-Quran. Daripada Rasul, daripada Al-Quran. Duanya kerja syaitan. Dan dia nak sesatkan kita ni, kita sedar tak kita sedang sesat? Tak. Dia akan buat sampai kita rasa okey, rasa di atas petunjuk. Bukti dia kat mana ayat? Kita habiskan ayat ni dulu. Kemudian apa kata Rasul? Baik, ayat yang ke-30, ayat 30 baca ya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baik, wa qala ar-rasul. Ay rasul. Rasul mana? Rasulullah. Ayat ni khas. Ar-rasul di situ maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rasul yang lain-lain. Ar-rasul ai Muhammad ibni Abdullah. Okey? Iaitu rasul kita report kepada Allah. Jadi ayat ni nak bagi tahu golongan yang tak dapat syafaat rasul, tak boleh. Nabi tak boleh nak bagi. Faham Nabi tak boleh bagi. Nabi cuma boleh keluh je dalam ayat ni bagi tahu. Apa dia? Ya Rabb, inna qaumi, kaumku ni ittakhazu, mereka ambil apa? Hadzal Quran. Sebab tu Allah sumpah dengan Quran, wal Quran. Kaumku ambil Quran. Quran ni kat mana? Quran ni dekat dengan dia. Sebab tu hadza bukan zalika. Surah Al-Baqarah sebut apa dulu? Zalikal kitab. Dahulunya kitab yang mahal ni turun. Susah payah menyampaikan. Hari ni pula Quran dah jadi apa mudah semuanya. Tapi kita pula duk tinggal. Jadi kaumku menjadikan kitabmu ini, Quran ni, barang yang tidak diacuhkan. Mahjur maknanya dia ambil sambil lewa, ditinggalkan. Jadi inilah kerja syaitan tadi, telah berjaya
menghasut kita. Menjadikan kita ni sia-sia dalam nikmat yang kita ada. Quran ni nikmat kita. Tapi nikmat ni akhirnya apa? Sia-sia je, jadi macam tak ada apa-apa. Sebab itu Allah sebut, siapa yang tinggalkan Quran ni, siapa yang tak endahkan peringatan Allah ni, memang apa? Allah tak akan dakap dia. Allah biarkan dia suka hati dia lah. Syaitan boleh apa? Boleh ligan dia cukup-cukup. Itu maksud. Ayat dia cuba buka surah 43. Surah 43 ayat 36 hingga 37. 36, 37. Sampai pukul apa ya? 8 azan je. Azan pukul apa? Bagi ya? 8.18. 8.18. 492. Ke surat 492. Boleh jumpa? Okey, jumpa. Kau. Yang lain-lain tu ya. Muka surat 492 ayat 36. Wa may ya'shu an zikri rahman. Okey. Bagi kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Sambung ayat 37. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Okey, yang pertama Allah kata wa may ya'shu. Dan barang siapa yang ya'shu, apa terjemahan? Berpaling, yang lain? Lagi yang lain? Tak ada. Tidak mengendahkan, ada terjemahan macam tu. Berpaling, tidak endahkan. Itu semua daripada apa? An zikri rahman, daripada peringatan daripada yang maha pemurah. Zikir rahman, peringatan daripada yang maha pemurah. Apa peringatan yang maha pemurah? Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Surah Ar-Rahman nombor 1, nikmat paling besar Allah yang maha pemurah adalah Al-Quran. Jadi siapa yang ambil sambil lewa, Quran yang paling penting dalam hidup itu dia letak kat belakang. Yang lain-lain itu dia letak depan. Itu zalim nama dia. Jadi siapa yang buat benda ni, apa berlaku? Nuqayyid lahu syaitanan. Allah akan biarkan, beri kuasa, beri kekuatan, beri keupayaan. Nuqayyid tu kuatkan lagi, teguhkan siapa? Syaitan tu. Untuk jadi apa? Fahuwa lahu qarin. Syaitan jadi qarin dia. Syaitan jadi apa? Manusia yang dipermudahkan untuk menghancurkan iman dia dan sebagainya. Sedangkan dalam ayat lain yang kita baca, kadang-kadang kita baca apa dia? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang beriman. Dengan cara apa Allah lindung? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan orang beriman ni daripada kegelapan kepada cahaya, dapat petunjuk. Tapi sekarang ni golongan ni apa? Kerana mereka sendiri apa? Tak endahkan petunjuk. Jadi apa berlaku? Bila mereka tak nak beri muka pada Allah, Allah buat apa? Tinggalkan orang macam ni. Jadi itulah ayat dia, dalam ayat ni. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan jadi qarin. Qarin tu apa? Kita dah memang ada qarin. Tambah lagi qarin bila? Qarin kita dah memang tak baik. Kita pula tak cari kekuatan dengan tinggalkan Quran. Habislah kita, lagi hancurlah. Memang lagi mudah untuk apa? Mengusung kita kepada jalan yang lebih jauh daripada akhirat ni. Jadi qarin dalam ayat ni apa?
bila kita tidak pedulikan ni, apa dia berlaku? Tambah lagi ni. Lagi payah, kegelapan berlapis-lapis. Kegelapan yang berlapis-lapis. Jadi apa Qorin ni buat? Qorin ni penasihat yang sentiasa ada dengan dia. Jadi wa innahum dan sesungguhnya mereka. Mereka tu siapa? Tu siapa? Syaitan-syaitan. Dah jadi ramai dah kan? Qorin tu tadi satu kan? Sekarang ni Allah kata wa innahum. Dalam domain hum tu ramai, jamak. Tu domain jamak. Sesungguhnya mereka ramai tak Qorin dia? Ramai. Kenapa jadi ramai ni? Sebab apa? Tinggalkan apa? Tak endahkan peringatan daripada Allah ni. Inilah yang menyelamatkan kita nanti. Inilah syafaat untuk kita. Ketika ni apa? Kita yang tak nak peduli, kita tinggal. Maka ketika itu apa? Sesungguhnya syaitan-syaitan tadi yang jadi Qorin dia ramai tadi buat apa? La yasuddunahum anis sabil. Dia akan halang kita daripada jalan yang benar. Jalan siapa? Ni tadi Rasul. Inilah masuk gabungan dengan ayat ni. Dalam keadaan apa? Sedar tak kita kena halang? Dalam keadaan perasan tak? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Boleh tengok tak? Dapat tak ayat tu? Cuba follow kan sama-sama, takut ketinggal. Dapat ayat tadi tu? Ini dia punya strategi. Dia halang tapi rasa macam tak ada je dia. Jadi jangan kita nak tunggu syaitan ni ganggu bila kita biasa orang Melayu ni, dia bila rasa ada syaitan meremang kan mulu syaitan. Tak, bila dia rasa tak ada apa-apa, tak ada masalah, tak takut tinggal Quran, memang dah syaitan dah banyak dekat dia. Dia rasa tak bersalah pun, dia tak memahami ayat Allah ni, dia rasa tak ada masalah. Tapi bila tak dapat benda yang hajat tentang dunia ni, dia rasa tak boleh. Kita apa? Dah penuh Qorin dah. Tak payah tunggu mengemang ke nak masuk hutan nanti baru ke. Tak ada. Kadang-kadang dia duduk kat rumah je. Buat apa duduk kat rumah? Dia boleh tengok 3 jam tu kan. Cerita ini, cerita rekaan tu. Tiada kena-mena dengan hidup dan mati kan. 3 jam tu. Tiba-tiba tak bagi masa langsung pada apa? Ni, nak tengok cerita ni, tak ada pun penghayatan langsung, dia tak rasa pun. Sebenarnya banyak Qorin tak kat rumah tu? Banyak dah. Memang seluruh isi rumah tu dah ada syaitan-syaitan penuh dah. Macam itulah. Rasa bersalah tak? Ke rasa masih lagi sebagai orang yang ada petunjuk? Tak rasa apa-apa. Itu maksud dia wayah sabuna annahum muhtadun. Mereka sangka mereka kekal atas petunjuk tu, elok je, hidup selamat je. Tak rasa bimbang langsung dengan ancaman dalam Quran ni sebab dia tak tahu, dia tak ambil tahu, dia tak nak tahu. Jadi inilah yang dimasukkan, yang kita kena faham. Okey. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran dan Quran ni penuh hikmah. Okay, sekarang kita pergi sini, lambat pergi. Innaka laminal mursalin. Jadi berdasarkan ayat ni, tak mungkin seorang itu dapat ikut telunjuk Quran ni, ikut perintah dalam Quran, melainkan kerana ikut siapa? Rasulullah. Allah sebut. Okey. Jadi bila bersumpah, tadi kenapa Allah sumpah demi Al-Quran? Kerana ramainya manusia yang ragu dan ingkar dengan sesuatu benda tu. Jadi bila disumpahkan kepada benda ni, maknanya benda ni mahal. Tapi ramai yang rasa benda ni murah. Itu analogi yang saya buat tadi. Contohnya masa, Allah bersumpah demi masa. Ramai orang buang masa, dia rasa masa dia tu murahan je. Quran, ramai orang tak endahkan Quran, dia rasa Quran ni murahan je. Itu Allah bersumpah demi Quran. Jadi lepas bersumpah, dia ada nama dia perkara intipati sumpah tersebut. Ataupun dia sebut jawabul qasam. Jadi inilah jawab qasam. Allah sumpah demi Quran dan kemudian jawapan kepada sumpah tu yang penting tadi iaitu innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Jadi di sini apa dia terjemah dia? Sesungguhnya engkau, siapa engkau ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau la ni maknanya benar-benar. Benar-benar min daripada al-mursalin. Para
Rasul yang diutuskan. Jadi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, termasuk dari kalangan Rasul yang diutuskan. Jadi Rasul ni utus bawa Al-Quran tadi. Saling berkaitan. Rasul diutuskan membawa cahaya, petunjuk kepada manusia. Dan Nabi bukan reka-reka agama baru, tak. Sebab itu disebut mursalin. Mursalin ni apa? Nabi cuma membawa apa yang telah dibawa oleh para Rasul dulu. Nabi membawa apa yang telah dibawa oleh para Rasul. Bukan Nabi ni bawa satu benda yang baru. Kalau benda baru payahlah kan. Ini benda yang memang dah ada dah sebenarnya, tapi telah dirosakkan dan Nabi ni berbetulkan kembali. Itulah disebut mursalin ni. Jadi dalam surah 13. Cuba buka surah Ra'd. Surah Ra'd buka ayat last sekali. Ini jawapan kepada ayat dalam surah tu. Surah Ra'd 13 kan? Surah 13 ayat last sekali ayat apa? 40 apa? 42 ke 43? 43. Wa qala allazina kafaru. Betul. Ayat dia. Wa qala allazina kafaru apa? Lasta mursalan. Nampak yang orang ingkar kata apa? Dia kata kepada Nabi. Dia baca bagian situ je. Wa qala allazina kafaru lasta mursalan, dia kata. Jadi orang yang musuh-musuh ni Abu Jahal semua dia kata kau bukan. Mereka tahu ada Rasul. Mereka yakin ada Musa dulu ada, semua ada. Jadi mereka kata kepada Nabi ni apa? Engkau bukan yang diutuskan. Kau tak termasuk. Lasta mursalan. Ini keingkaran dia. Lalu Allah bersumpah apa? Innaka laminal mursalin. Engkau termasuk daripada yang diutuskan. Mereka nak ragu. Allah bersumpah kepada Nabi untuk apa? Membela Nabi SAW. Jadi ayat ni membela Rasulullah di atas penolakan siapa? Orang-orang ingkar. Jadi mereka, kenapa mereka kata lasta mursalan? Samalah seperti mereka juga kata kepada Quran ni. Quran ni dia kata apa? Sihir yang dibawa Nabi kan. Jadi mereka kata jangan dengar Quran, mereka kata. Sama macam ayat berapa? Surah 41 ayat 26. Buka pula 41 26. 41 ayat 26. Boleh lah. Banyak ayat bawa ni. Itu yang hebat tu, dia boleh buka sana tu. Lama-lama biasa. Tapi nak bawa orang macam ni dia sukar sebab kita sama-sama kena bekerjasama. Kan tengok ayat. Okey, jumpa. Sama tak? Jadi dia kata apa? Wa qala allazina kafaru lasta mursalan. Orang kafir kata kau bukan rasul tu. Ditolak kerasulan Nabi SAW. Jadi Nabi ni tak dipanggil rasul, melainkan Nabi bawa apa? Al-Quran. Rasul mesti bawa risalah. Sebab tu nama dia rasul wa risalah. Risalah ia Al-Quran. Rasul pembawa risalah. Semua rasul tu. Jadi tengok ayat tu. Sama tak? Wa qala allazina kafaru apa? La tasma'u li hadzal Quran. Kenapa dia kata macam tu? Sihir kan? Boleh pengaruh. Jangan-jangan dia tolak. Dia anggap macam tu. Dia tuduh Nabi bukan rasul dan dia kata jangan dengar Quran, jangan dengar Quran. Jadi menjadi tak benda tu? Hari ni ramai tak yang dengar? Ke tak dengar? Maksud dengar apa? Apa maksud dengar Quran? Apa maksud dengar Quran? Dia masih ada konkret benda tu. Apa dalil dia? Dalil dia kat mana? Surah 21, surah 24 ayat 51 ni. 24 ayat 51 Allah kata apa? Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi kan
Tu buka surah tu. Boleh ke? Ke tak payah saya baca je? Takut susah. Mula-mula ni payah nak buka sana sini kan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat tu, surah 24 ayat ni. Ni. Kita nak faham bila sebut isma' dengar, kalau cikgu kata kat murid, murid bising dia kata, "Diam, dengar apa cikgu cakap." Maksudnya apa? Maksudnya apa? Diam, dengar apa cikgu cakap. Maksud dia? Dengar untuk apa? Untuk faham, untuk tahulah benda tu. Dapat ambil pelajaran. Itu tujuan dengar, ambil pelajaran. Sebab itulah Allah kata dalam ayat ni, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa ila Rasul." Apa dia? Liyahkuma bainahum. Sesungguhnya ucapan orang beriman ni bila dia diseru untuk ikut Allah dan Rasul. Allah manusia apa? Firman Allah ni dan Rasul, sunnah dia tu. Untuk firman Allah ni apa? Untuk menjadi hukum dalam kehidupan mereka, undang-undang hidup dia. Apa dia kata? Ayyakulu, mereka hanya ucap apa? Sami'na. Ya, jadi tujuan dengar taat. Dengar taat. Itulah. Kita dengar Quran untuk apa? Mentaati apa yang Allah sebutkan, ikut. Itu maksud dengar tu. Itu yang sepatutnya sampai. Sebab itulah kat sini ulama disebut apa maksud dia kata la tasma'u. La tasma' dia kata orang kafir ni tengok, dia dah lah nak tolak Rasul. Tak mungkin dia akan dah cukup dengan tolak ni. Dia akan tolak apa? Apa yang dibawa Rasul. Kekuatan Rasul kat mana? Rasul kuat kat mana? Quran lah. Kalau tidak, sebab tu Nabi ni, bila Nabi boleh selesaikan masalah umat? Nabi hidup bersama dengan Mekah tu selama berapa tahun? 13. Nabi hidup dekat Mekah tu selama berapa tahun? 40 tahun. Berlaku lah selama dah 40 tahun dah umur duduk situ. Berlaku tak penyembahan berhala tu berhenti? Berhenti tak? Tak berhenti. Nabi benci tak benda tu? Benci dah bertahun-tahun Nabi benci. Ada jalan tak Nabi selesaikan masalah? Tak ada. Sampai Nabi pergi uzlah masuk Gua Hira tu. Umur Nabi 37 tahun. Nabi pergi situ. Akhirnya sampai wahyu. Nabi dah yakin kekuatan. Baru Nabi turun balik. Dah tak bersuara. Nabi dah berani pergi. Nabi dakwah bawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kekuatan Rasul di mana? Wahyu. Kita pula umat ni kekuatan kita nak ambil kat mana? Kita bukan Rasul. Lagilah jangan pandai-pandai. Rasul yang hebat, manusia paling bijaksana dalam dunia, kekuatan nak dia Quran. Kamu yang tak apa-apa, bukan Rasul pun, nak tinggal Quran. Macam mana kamu nak jadi hebat? Kan? Itu yang kita kena faham tu. Malunya kita ni. Kan? Clear ni. Crystal clear ni. Sebab tu mereka tahu kekuatan kita ni. Sebab tu mereka kata apa? La tasma'u. Rasul mereka boleh tolak satu kan? Tapi walaupun mereka tolak, Nabi ada kekuatan. Bila Nabi seru, tolaklah macam mana orang dengar Quran, orang boleh terpengar, dapat iman. Iman itulah kekuatan dia. Maka mereka kalau boleh ini yang paling mereka tak nak. La tasma'u li hadzal Quran. Maksud dia apa? Jangan dengar. Kalau dengar juga tak ada penghalang, jangan faham. Kalau faham, biar mereka hanya faham-faham gitu saja. Jangan sampai mereka taat. Kalau taat, kita hancur. Kan? Jadi orang Islam ni dia semua nampak berilmu kan, tapi gaduh sana sini je kan. Semuanya macam-macam lah ni, kan? Tapi rupanya ketaatan tak berlaku. Bincang ilmiah banyak, ketaatan terus tak berlaku juga. Bahkan apa pula? Perang ilmu pula kan. Masing-masing. Jadi ni satu benda yang juga kita kena fikir juga. Itu masuk la tasma'u li hadzal Quran. 3 tahap. Apa dia? Kalau boleh yang pertama ni selesai, paling bagus. Apa dia? Hilang dah. Belajar Quran, hilang langsung. Satu. Ramai orang tak boleh baca Quran, lagi bagus. Kalau baca bagi sedap-sedap je, jangan faham. Layan je. Jangan faham, tak apa. Kalau faham pun apa dia? Duk gaduh-gaduh je. Jangan taat. Kalau ini berlaku, dia kalah. Sebab itu dia kata la tasma'u li hadzal Quran. Yang kedua dia buat apa? Cuba tengok ayat. Saya cakap based on ayat sebab itu kita tengok bawah. Tengok ayat balik. Apa dia kata? Yang kedua. Kalau gagal bagi dengar ni, bagi kuat lagi. Apa dia? Wal ghaw. Apa ghaw? La ghaw. Al ghaw tu fi'il amar tu juga.
dan buatlah lagha fihi pada Quran tu untuk ganggu fokus pada Quran tu. Jelas tak? Itu. Walagha fihi. Apa tujuan utama dia? Apa tujuan orang kafir buat tu? Dua benda je dia buat ni. Tak payah nak bom apa, tak payah. Bom ni je cukup. Habis musnah. Orang Islam ni dia bom jiwa je. Dengan apa? Campak bom apa? Bom larau tu tadi tu. Habis semua. Kalau tak boleh bom ni, baru dia terpaksa bom jasad tu. Sebab tu kita ni diuji, tak diuji macam tu. Sebab apa? Kalau kat Palestin semua jiwa ni kuat. Dia kecil-kecil pun. Kan? Rumah dia rata je. Ada tak kes bunuh diri? Tak ada. Bertambah yakin, nak ikut lagi beri mati. Kan? Yakin lagi. Boleh berada tu. Setakat bom lalu depan ni kita baru dengar muncul pun dah terkejut agaknya kan. Kita kadang-kadang baru tak dapat apa sikit je. Hidup apa? Fras sebab kekasih tinggal kan. Terus nak terjun Jambatan Pulau Pinang dah. Itu lemah kat mana tu? Dia tak perlu nak badan sadur-sadur pun bunuh diri juga kadang-kadang tu. Hidup tak ada kekuatan. Hidup dengan penuh dengan apa? Penuh dengan kalah dengan nafsu, habis. Jadi itu beza dia. Jadi Quran lah kekuatan. Sebab itulah kalau kita tengok orang Nabi ni dah sahabat, macam mana dia boleh sampai hidup dia? Dia boleh tak makan 3 tahun kan? Makan rumput je. Tapi ada tak keluar murtad? Ada tak sahabat dengan murtad? Kita silap nanti kena sikit je. Dah okey tak apalah, boleh toleran lah, okeylah. Baru lemah, baru kena ugut sikit je. Punya tak yakinnya dengan rezeki Allah ni kadang-kadang. Jadi inilah kekuatan sebenar umat Islam, iaitu Quran inilah sumber iman dia. Jadi mereka nak hancurkan sumber. Bila sumber hilang, apa jadi? Habis yang lain. Lepas tu kita kena kembalilah kepada sumber keimanan kita dengan lihat balik pesanan-pesanan Allah ni. Yang mulia ni. Quran ni mukjizat. Memang pasti kita dapat berkat. Lihat dia, tengok dia, bagi muka. Seolah ni sekarang kita sedang beri apa? Selama ni ya Allah. Kan? Saya alpa daripada memberi muka kepadamu. Sombong. Tengok ayat Allah pun tak nak. Tengok WhatsApp 3 jam tak sedar. Bila tengok Quran sekejap dah tengok jam dah. Baru tengok 15 minit. Aduh, rasa macam dah lama dah. Punyalah kita dengan Tuhan ni kan. Rasa macam push. Tak boleh nak beri muka ni sangat. Jadi ini benda yang kita kena sedar. Sedangkan sikap macam tu, yang boikot ayat Allah, yang tak nak pedulikan, yang tolak Rasul ni, sikap siapa? Sikap Yahudi. Yang ni kita jangan boikot. Sebab ni sikap dia. Dia dah lama boikot ni. Ayat-ayat Allah ni. Kita kena kembali tahu, ambil tahu. Belajar sampai boleh faham. Walaupun satu ayat. Berapa ayat je ni? Satu ayat je. 3 ayat lah kot. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Cukup lah. Tapi beri kesan besar. Itu kadang-kadang kena ambil masa tengok. Dibaca Quran lepas ni, tengok terjemahan ni, fikir lama sikit. Renung ayat tu. Yasin ni kita dah berapa kali bakal khatam agak. Dapat tak baca surah Yasin tu, ayat 3 sampai macam ni rasa. Beribu dah baca. Begitulah, apa dia? Ayat tu berlalu macam tu saja. Jadi kita nak ubah benda ni, supaya walaupun sikit, tapi memberi kesan yang besar. Mukjizat tu betul-betul kesan sampai insya-Allah. Dengan apa? Dengan tadabbur. Sebab tu Allah tanya dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Surah 47 ayat 24. Tu surah tu. Surah 47 ayat 24. Cuba tengok. Last, tutup 47 ayat 24. Ni tadi surah 24 ayat 51 Kemudian dengar nak taat. Dan surah 47 surah Muhammad ayat 24. Muka surat berapa? Saya tak hafal muka surat. Nombor je. 509. Ditutup dengan ayat tu. Ini pentingnya tadabbur. Allah memang cela kita. Allah memang tegur kita. Allah tanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah tanya tu, afala yatadabbaruna al-Quran?
mengapa mereka ni semua tak mau? Apa tu? Ya tadabbaru tadabbur lah. Tapi makna dia apa? Merenungi makna kan? Macam-macam makna dia ada. Memahami, lagi memikirkan isi kandungan. Itu semua tu. Cara baca ada banyak. Baca tajwid, mujawad, baca lagi macam-macam kan? Jangan tinggalkan baca apa? Tadabbur. Jangan tinggal. Sebenarnya ini praktis kat sini. Balik ni buat sendiri. Ni membantu. Oh macam ni masuk ayat ni kan. Balik ni semua buat seorang-seorang. Itu lagi beza. Jadi itulah tadabbur ni bukannya perlu ramai-ramai juga sebenarnya. Sendiri-sendiri itu pun juga manfaat besar lah. Sama keluarga ke boleh buat. Jadi itulah Allah tanya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa Allah kata tadabbur ni penting? Sebab Quran ni tempat dia dekat sini. Untuk menjentik hati, wajilat qulubuhum, nak rasa hati gemetar, jalan dia tadabbur. Sebab itu Allah kata apa? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu ni dah kena kunci dah tak rasa apa-apa. Dah keras. Jadi Allah kata ni solusi dia apa? Kamu nak lembutkan balik, tadabburlah ayat-ayat aku ni. Tadabbur. Jadi itulah kerja kita. Mudah-mudahan dapat diimarahkan benda ni juga kan. Di mana-mana pun empat. Ini cara tadabbur lah antaranya. Banyak lagi kaedah yang lain. Tapi ni kita ambil yang lebih skop lebih kecil, satu ayat. InsyaAllah nanti kita sambung ni. Ala siratim mustaqim, ayat 5, 45 insyaAllah. Jadi kita dah 3 kali kan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 lah hari ni ya. InsyaAllah. Okay. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.